Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita menyedari hakikat kesyukuran kita, memahami iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala, sifat untuk berdamai dengan Allah, rasa husnuzan dengan Allah. Seorang hamba apabila ia diuji dengan sesuatu yang mungkin ia musibah atas dirinya, yang mungkin ia adalah musibah atas masyarakatnya, ataupun mungkin musibah satu dunia, maka kita menganggap bahawa ini adalah ujian daripada Allah dengan iradah, dengan khudrah. Kita menerima dengan hati yang terbuka. Maka disitulah pentingnya ilmu sabar, kerana ilmu sabar ini untuk mencakupi saudaranya, kata Nabi, iaitu syukur. Kalau hanya sekadar kita bersyukur dengan nikmat sahaja, kita tanpa diduga dengan musibah, tak cukup. Dia kena ada dua, as-sabri dengan as-syukri. Kita bersyukur dengan nikmat, kita masih ada kewangan yang mantap, kita masih ada kesihatan yang baik, kita masih ada masa untuk bersama dengan orang yang kita sayang. Waktu kita dapat nikmat. Tapi waktu kita terduga, syukur itu tidak memadai dengan hanya kita, perlu kita ada kesabaran. Maka barulah dinamakan kesempurnaan kunci kepada kunci syurga. Ada orang dia boleh bersyukur, tapi sabar dia tak boleh. Syukur ni lebih kepada dia nampak nikmat Allah Ta'ala saja, kebahagiaan saja. Tiba-tiba datang kepahitan, sabar dia tak boleh. Bila sabar tak boleh, dia bukan lagi termasuk antara orang-orang yang beriman. Kita selalu sebut sabar sebahagian daripada iman, sabar sebahagian daripada iman, sabar sebahagian daripada iman. Ya, kita boleh sebut. Sebahagian laginya apa? Syukur. Syukur dalam keadaan baik ke buruk, alhamdulillah, bi ni'mati tatimmus shalihat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita kata kita dah susah, ada orang lebih susah pada kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kita kata orang lain, kita sakit, kita tak ada apa dah. Tapi ingat, ada saudara kita meninggal dah pun. Maksudnya kita masih ada lagi kehidupan, nikmat kehidupan. Gunakanlah nikmat tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Mungkin ada sebab Allah panjangkan umur usia kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu mutiara, satu bintang telah terpadam hari ini. Seorang ulama tasawuf Kedah, ulama akidah, dah 4 tahun dah tak ada.
ulama tasawuf Kedah, di antara ahli mufti, ahli jawatan kuasa mufti negeri Kedah, majlis fatwa, iaitu Tuan Guru Haji Rifai rahimahullah. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengeluaskan kuburnya, moga-moga Allah menjadikan kuburnya daripada isi-isi daripada lubang-lubang syurga Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kita kata ulama makin hari makin meninggalkan kita, kita tinggal siapa lagi? Kita tinggal iman saja yang ada. Kemahkanlah iman kita, sebab ulama pasti akan pergi meninggalkan kita. Ilmu tidak boleh diwarisi, iman pun tidak boleh diwarisi, melainkan kita yang memperkuatkan iman kita, mencari siapa diri kita sebenar. Bagaimana nak menjadikan iman itu mantap? Yang pertama, solat berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Yang kedua, selalu berada dengan ulama-ulama. Yang ketiga, duduklah dalam majlis ilmu. Moga-moga kita selalu ditazkirahkan, kita selalu ditausiahkan, diberikan wasiat, selalu diberi peringatan supaya kita jangan jatuh iman kita ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga tiada iman. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Mazi. Kalau ikut di sini yang tanda 226, betul tak? Masalah. Bukan? Satu dua empat. 124. Oh, betul. Oh, tu dia dah sampai buang kat mana ni. Jodoh sat lagi. Tak, pasal jilid-jilid kitab ni banyak masjid, ada 5 masjid. Okey, baik. Satu, dua, 124. Yang ni candik kurang. 124 mula-mula azan. Betul? Macam mana azan itu mula-mula datang. Pun sebenarnya kita dah bincang bulan lepas. Betul? Okey, betul. Hak mana tembak tu tak main lah tu. Okey. Khomat. Tak mana berhenti. Tarjek. Okey, kita masuk bab tarjek 133. Qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab, nama kitab dia Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, nama dia Bahrul Mazi. Nama-nama kitab ni kita kena kenal. Senang kita nak rujuk, senang kita nak buat pengulangan, ulang kaji, murajaah ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu mazhab. Bab ma jaa fi tarji' fil adhani. Pasal apa kita tarji', kita mengulang-ulang 2 kalimah. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darin, moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia hingga akhirat. Baik, yang telah datang ia pada menyatakan mengulang 2 kalimah syahadah di dalam bank. Pasal apa yang diulang-ulang? Pasal apa qomat pun ada yang tak ulang, ada yang ulang. Kita qomat tak ulang, hanya azan yang kita ulang. Tapi ada satu mazhab dia ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Biasa tak? Biasa dengar tak? Kalau tak biasa dengar, esok pi masjid clean. Tak pun pergi duduk depan pada restoran Padang Pasir tu, mendengar daripada azan. Orang mayang dia tak pi dengar orang. Ada barja tu, la ilaha illallah. Pasal qomat dia memang macam tu. Qomat dia diulang-ulang. Pasal apa kita tak ulang? Sebab ini khilaf mazhab. So bila orang yang mengaji dia faham. Orang hak tak mengaji ni yang duk senang menyesatkan orang, tabdik, takfir dan sebagainya. Sebab dia tak mengaji sebenarnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula makna tarji' ulang,
dalam dalam azan itu, iaitu mengulang 2 kalimah syahadah. Apa dia 2 kalimah syahadah tadi? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, yang diulang 2 kali dengan mengangkat suara. Suara tu hendaklah diangkat, kemudian dari berkata keduanya dengan rendah suara. Mula hak kuat, lepas tu hak yang pelan. Muazzin, kita tak lah. Siapa muazzin? Bilal. Maka tarjih di dalam bank itu sabit, ia disyarakkan. Sebenarnya memang ada dalam hukum Islam syarak dengan dalil hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hadis yang berbunyi, an Abi Mahzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aq'adahu wa alqa alaihi adhana harfan satu-satu. Diriwayatkan daripada Abi Mahzurah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduk ia akan dia dan diajarnya atasnya akan bang satu. Diajak azan ni satu-satu, sekalimah. Qala Ibrahim mislu adhanina. Kata Ibrahim, cicit kepada Abi Mahzurah, diajarnya semacam bang kita sehari ini. Macam mana hari ni? Mana kita azan hari ni macam itulah. Cuma kita ulang satu derah, satu lagi hak slow. Satu hak derah, satu hak slow. Qala Bishrun faqultu lahu a'ida alayya fawasafa. Apa ni lain ada. Kata Bishr bin Muaz, guru Abi Isa At-Tirmizi. Ni kalau nak tengok cerita atas cerita macam mana dia ambil hadis ni. Abu Isa At-Tirmizi yang menghimpunkan hadis ni, dia ambil kat guru dia nama Bishrun bin Muaz. Kata guru dia tadi, Bishrun kata, maka aku kata baginya, ya Ibrahim, ulang olehmu akan ajar Nabi atasku. Tolong ulang balik macam mana Nabi ajar. Tu cara nak pergi mengaji. Kalau nak ambil hadis, kita pergi mengaji, ada tak hadis yang Nabi ajak cara minum? Kita pergi cari tok guru yang ada sanad, dia bagi musnid, pergi cari dia, ada tak? Ada. Lepas tu dia akan ajak kita macam mana. Dia akan kata kat kita, guruku mengajarku sebegini, macam ni. Seperti mana yang diajar oleh Nabi akan sekian. Tu cara nak ambil hadis. Ni macam ni lah kita dengar tadi. Yang karang kitab ni asalnya adalah Imam At-Tirmizi. Bila Imam At-Tirmizi nak cerita, dia cerita, guru dia cerita sama. Maksud dia, rentetan cerita hadis tadi, semua yang sampai kat kita hari ni, semua yang jadi periwayat tadi ni, musnid tadi, akan dapat pahala. Siapa? Pasal apa? Pasal mereka ni lah tolong ajak, mereka ni lah tolong sampaikan hadis. Faham tak? Benda baik, cerita macam ni yang Nabi buat. Okey. Fawasafal adhana bitarji', maka mensifatkan ia akan bang itu di dalam ajarannya dengan tarji', yakni ulang. Bermula hadis Mahzurah ini sahih, hasan lagi sahih. Okey, baik. 134 masalah bang dan lafaznya yang diajar Nabi dengan sendirinya. Nabi sendiri ajak, walaupun dapat dalam mimpi, tapi Nabi sebenarnya dah tahu macam mana nak ajak. Nabi nak tengok sahabat sendiri yang bagi pandangan dalam mesyuarat. Kan mesyuarat malam tu tak jadi, balik tak tahu, pakat mimpi habis semua. Kata seorang laki-laki mai ajak. Siapa dia? Jibril mai ajak dalam mimpi seorang. Yang Umar Al-Khattab lari sampai terlupa, heret ridak, terlupa nak buah atas bau. Pasal apa? Dengar Bilal azan. Dia kata, macam ni lah aku mimpi semalam, ada seorang lelaki mai habaq kat aku, macam ni lah. Itu dia cerita dia. Maka Nabi ajak balik macam mana nak azan. Okey, baik. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak kala apabila adalah riwayat Tirmizi yang di dalam masalah 133 itu gantung amat, guntung, yakni pendek, hadis tu pendek sangat.
Maka didatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um yang cukup sempurna panjangnya. Katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhairiz, katanya, maka berkatalah aku bagi Abi Mahzurah, ya bapak Wan, ya Pak Wan, betul? Tak, dia tengok hak Jawi, dua-dua ni Jawi, kami sama ya, pasal titik tak ada apa ya. Tengok pula hak Rumi hangguk dia tu tak tengok orang putih lagi, muka belah ni pun tak ada tulis orang putih, tengok belah ni pula. Bahawasanya aku akan keluar pergi ke negeri Syam, dan bahawasanya aku takut ditanya orang akan bang yang diajar Nabi. Tu dia, orang dulu nak pi mana-mana salah satu takut tu bukan takut dengan musuh, takut orang tanya hukum. Sebelum pi mana, mengaji bagi alim dulu. Amai mana? Mekah. Ni aku nak tanya satu, mampu dah. Takut ni nak pi mana ni, hak dia orang tanya aku mai pada mana. Ada dengar tak hadis Nabi? Sudah, aku haram tak pernah duduk, yang aku tahu duduk kedai kopi. Ambil hang tu, orang kata kena duduk satu tempat, moga-moga orang tanya kita tahu kan. Ni yang heran duk ada dalam rumah tangga, tanya laki tak reti, bini pula pandai jawab, bini rajin pergi mengaji. Okey, dia jadi tunggang terbalik. Tu sebab dulu nak pi mana pun, kalau hang duduk Mekah, hang duduk Madinah, dah tu sampai hari ni. Orang kata penyakit tu sampai hari ni. Tuan-tuan, kawan tu baru pi Mekah umrah, balik belajar lilit serban, main masjid, kawan duduk sana on time Masjidil Haram, dah pi sana nak buat apa lagi, duduk dalam Masjid Haram lah. Balik mai lawai, mai awal orang tolak jadi imam. Ni tuan-tuan, kawan tu pi Mekah bukan pi mengaji, dia pi cari diri. Mau balik Mekah yang alim terus ke? Sila-sila esok tak main dah. Punca saya sebut kan tuan-tuan, punca orang hak yang salah satu hak yang tak main, kerana kita suka tolak orang hak yang mula berubah. Sedangkan orang yang mula berubah tu, dia bukannya alim, dia baru duk belajar ya. Ada seorang sahabat saya dulu masa duduk Taman Belian, dia ni hakim syar'i, suara sedap, pilah surau, orang tahu dia ni hakim syar'i, duduk Taman Belian. Saya lambat pergi hari tu, orang nampak dia, orang terus tolak jadi imam. Kawan memanglah mengaji, tapi dia mengaji UM lah. Walaupun dia mengaji, orang ni mengaji sekolah Arab apa semua, tak semestinya semua boleh jadi imam tuan-tuan. Walaupun dia suara sedap, sebab dia ketak dia tak sama. Naik lah gagah juga, gagah. Esok tak main dah. Lusa pun tak main lah, serempak saya, awak yang tak pergi surau. Hari tu dia pun suruh jadi imam. Segan. Tu dia. So dia kata dah, kalau boleh kita wujudkan dah, kalau ada hak imam tu lah, jangan duduk tolak-tolak paksa, tambah-tambah hak baru nak belajar mai duduk tolak terus, esok dia tak mai. Ni dia antara penyakit-penyakit hak duk ada. Surau ke masjid, malam saya tegak masjid Taman Nilam, mau nampak kau tu lilit serban ni kira nak tolak, mau nampak kau tu pakai jubah kira nak tolak. Jangan, kita nak bagi orang mai tu, jangan duk pi paksa jenis tu dulu. Dok, kalau kita tahu boleh, sungguh tak apa. Muslimin yang dirahmati Allah, tengok sahabat dulu nak pi ke satu tempat takut, maka dia cari ilmu. Orang akan tanya bab apa, mesti bab-bab di antaranya bab azan. Pergi ke negeri Syam, dan bahawasanya aku takut ditanya orang akan bang yang diajar Nabi, akan dikau, akan daku ke akan dikau. Apakala sampai aku ke sana, maka khabarlah kepada aku akan hadisnya dan lafaznya. Abang satu. Sebab nak ajak satu tempat orang lain pula, macam mana yang Nabi ajak hampa dan ajak aku. Maksudnya mereka ni geng tabi'in, pergi tanya sahabat tahulah sebab dia diajak oleh Nabi. Okey, kena tahu konsep dia. Yang tanya ni siapa dia? Dia ni tabi'. Walaupun hang tak sempat bersama Rasulullah, tapi orang akan tanya juga ilmu berkait dengan hukum. Kata Abu Mahzurah, keluarlah aku beberapa orang.
maka jadilah kami berjalan pada setengah jalan Hunain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan tenteranya daripada Hunain. Maka berjumpalah kami dengannya pada setengah jalan. Ini cerita atas cerita. Nak cerita balik ke yang nak pergi Syam tu. Dalam itu banglah tukang bangnya dengan sembahyang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tukang azan Nabi? Bilal. Maka aku dengarlah suara tukang bang itu padahalnya kami sedang senderoh. Semuanya pakat duk relax apa. Sebab masa ni ada kata depa ni masih bukan Islam. Maka keriaulah aku mengajuk. Abu Mahzurah kata, dengar hak Tok Bilal Nabi azan. Depa duk dengar sambil duk santai apa semua. Dah bila dengar azan situ, Abu Mahzurah pun Bilal bunyi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mengejek-ngejek tapi dengan suara yang derah. Mengajuk bang dan mengejek-ngejeknya, Abu Mahzurah kata. Yang balik pada Hunain tadi, Nabi pergi perang, depa ni satu kumpulan lain, yang tu kumpulan lain. Rupanya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suaraku. Dengar, Nabi dengar aku duk mengejek. Maka diutusnya orang kepada kami hingga dibawa orang akan kami didirikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk santai tadi, sahabat Nabi pegang mereka mai duduk depan Nabi, yakni sebagai orang salah, pegang berdiri depan Nabi. Maka sabdanya Nabi SAW kata, siapa daripada kamu yang telah aku dengar suaranya sehingga tinggi ia? Maksudnya bila lu tengah azan dia pun bunyi sama, ngejek. Kerana suara Abi Mahzurah itu sedap, sambil mengejek pun sedap dan nyaring. Okey, maka ditunjukkan oleh orang semuanya kepadaku. Ni kata panggil kawan ni. Dia. Mau ditunjuk ke dia. Kan? Kalau sifat sahabat Nabi yang betul, kita beza kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah. Sahabat Nabi kalau jadi masalah semua sengak. Walaupun dia tahu siapa yang salah. Contohnya yang baca alhamdulillahillazi mubarakan tayyiban mubarakan tu kan. Ayat Nabi jawab, siapa yang bercakap dalam sembahyang tadi? Siapa tak berjawab? Pernah dengar hadis tu? Kan? Yang apa dia? Malaikat sampai penat catat amalan hak yang siapa tayyiban mubarakan. Alhamdulillah yang panggung daripada i'tidal tadi. Nabi tanya, siapa dia yang bercakap? Nabi kata bercakap dalam sembahyang. Siapa yang bercakap? Siapa yang kata sifat sahabat Nabi ni? Tak mengaku walaupun dia tahu siapa yang sebut. Nabi kata mengaku kah? Nabi tanya 3 kali. Ni perangai sahabat. Tapi perangai makhluk songkla ni. Nabi tanya siapa dia haduk jejek-jejek tadi? Dia. Tu perangai kita haduk adalah. Kan? Mau nampak salah orang awal kali tunjuk tu. Dah. Panggil sahabat Nabi walaupun sahabat tersalah sangat. Biar dia mengaku sendiri. Oh, baguslah cover kawan. Ni dia dah. Abu Mahzurah pun marahlah punya marah kat kawan-kawan dia. Kita tengok tadi. Maka ditunjukkan oleh orang semuanya kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas akan semua mereka itu. Semua hak yang ada kawan-kawan Abu Mahzurah semua kena lepas. Tinggal Abu Mahzurah seorang-seorang. Dan ditahannya aku. Maka sabdanya, bangkit. Nabi kata, bangun, berdiri. Bang. Nabi suruh dia azan. Azan. Maka bangunlah aku, tiadalah rasanya pada masa itu, kata Abu Mahzurah. Pada masa aku bangun, Nabi suruh tu, tiadalah sesuatu yang aku paling benci, lebih daripada aku bencikan Rasulullah sallallahu dan bencikan barang yang disuruhnya aku. Apa yang Rasulullah suruh dan makhluk yang paling dia benci adalah Rasulullah. Maka berdirilah aku di hadapannya, lalu diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bang dengan sendirinya. Nabi sendiri ajak. Kata. Mula-mula Allahu akbar, Allahu akbar. Kata. Dia kata. Maka katalah olehmu, qul, Nabi kata kat dia, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha. Maksudnya Nabi kata, dia kata. Nabi kata, dia kata. Tu yang kata tarjih tu. Faham tak tu? Faham lah tu. Okey. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang 2 kali. Kemudian sabdanya, ulang olehmu dan lanjutkan suaramu. Nabi kata, sebut hak yang aku sebut tadi tapi dengan suara yang kuat. Okey. Kemudian sabdanya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah sekali ya. Kemudian dipalingnya akan pada waktu selesai bang, maka diberinya akan daku 1 pundi-pundi. Di dalamnya berisi sesuatu daripada perak, kemudian menghantar Nabi akan tangannya di ubun-ubun aku. Lepas daripada azan tadi yang Nabi ajak Abu Mahzurah, Nabi bagi 1 bekas duit. Ini hukum. Kalau Tok Bilal minta duit boleh tak? Boleh, pasal Nabi bagi. Boleh. Sebab macam ni Imam Nawawi kata, Kuan ni dia tak minta tapi suara dia tak sedap. Kuan ni suara sedap tapi dia minta. Imam Nawawi kata nak pilih yang mana? Hak nak azan Allahu akbar, Allahu akbar, tapi dia tak minta duit. Hak yang Allahu akbar, Allah, hak tu dia minta duit. Nabi kata nak hampa nak bagi hak mana? Suruh azan. Hak minta duit sebab dia ada suara. Ya. Ni lah pasal apa? Pasal ada hadis, dalil hadis kata Nabi bagi 1 uncang duit, pundi-pundi dari di dalamnya berisi sesuatu daripada wang perak. Okey, lepas tu dah Nabi bagi, Nabi letak tangan dia di ubun-ubun. Itu cara kita nak bagi sanad dan sebagainya, letak di ubun-ubun. Nabi letak tangannya di ubun-ubun aku, kemudian dilalukan tangannya atas mukaku, kemudian dihadapkan kemudiannya atas jantungku. Nabi tak di sini sampai tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pusatku. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fik, barakallahu alaik. Nabi kata, ambil tau ni, kalau orang kata tolong doa kat saya Ustaz, pegang, tapi tak sedut urut muka dia kan, pegang dada terus dah lah, pegang tu, barakallahu fiik, moga-moga Allah memberkati kamu, moga-moga Allah memberkati ke atas kamu. Okey, maka kataku, ya Rasulullah, suruhlah hamba jadi tukang bank di Mekah. Itu sebab Abu Mahzurah jadi Bilal di Mekah, Bilal Ar-Rabah jadi Bilal di Madinah. 2 Bilal Nabi. Dan hak yang bersama dengan Bilal Ar-Rabah, Abu Ummul Maktum, dia ni buta. Pernah dengar cerita tu? Okey. Maka sabda Nabi SAW, sungguhnya telah aku suruh akan dikau dengannya. Kata Abu Mahzurah, maka hilanglah sekalian perkara yang ada di dalam aku benci Rasulullah SAW, dan kembali yang demikian itu sekaliannya kasih bagi Nabi SAW. Lepas-lepas dia boleh azan, Nabi pegang kepala, Nabi usap sampai ke, tidak ada manusia yang paling dia sayang melainkan Rasulullah pula. Tadi paling dia benci pasal apa? Kawan-kawan berkena. Tak kelaku hang juga yang hampir duk jejek orang bayang. Apa tu orang azan siapa suruh? Tu ya point dia. Kadang-kadang orang kalau salah ni tuan-tuan, jangan terus dihukum. Suruh dia buat balik dengan keadaan memuji. Dia antara sunnah Nabi SAW. Okey. Maka kembalilah aku ke Mekah masa itu. Utbah bin Asid dijadikan Nabi pemerintah, yakni amil Rasulullah SAW di Mekah. Maka jadi tukang bank sembahyang aku daripada suruh Rasulullah SAW itu. Kata Imam Syafi'i, dan bermula bank dan khomat sebagaimana yang telah aku hikayatkan daripada keluarga Abi Mahzur. Maksudnya ada sanad juga nah. Macam mana hak yang kita duk bang hari ni, daripada kata Imam Syafi'i daripada Abi Mahzur. Macam ni hadis ni. Itu sebab kadang-kadang bang dan azan kita dengan Hanafi dengan Maliki tak sama.
Sebab Imam Syafi'i dia ambil mana? Ambil daripada Abu Mahzur. Okey, barang siapa yang mengurangkan daripadanya sesuatu atau mendahulukan kemudiannya putar balik, nescaya mengulang ia. Mula-mula Allahu Akbar betul dah. Tak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak baru asyhadu alla ilaha illallah. Maka dia kena ulang balik azan dia tu tadi. Okey, itu kata Imam Syafi'i. Jangan putar balik hingga didatangkan barang yang dikurangkannya dan tiap-tiap yang sesuatu daripada pada tempatnya. Letak tempat tu bagi elok. Kalau tidak, ulang balik azan. Okey, 135 kata Imam Syafi'i lah. Masalah bang dan khomat dan bilangan kalimah. Okey, malam ni kita mengaji bab, kita duk buat lama dah. Ada yang 40 tahun dah duk buat. Tapi mana dalil? Mana hadis? Mana dia yang kita duk buat tu, mana kekukuhan ataupun dipanggil sebagai keyakinan kita beramal atas ilmu. Yang dulu kita atas ikut saja. Ni, ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang meriwayatkan bilangan kalimah bang. Katanya, an Abi Mahzurah, yang Imam Syafi'i ambil, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu. Apa dia allamahu? Adzana tis'a asyarata kalimah. Tis'a asyarah kalimah. Tis'a asyarah kalimah. Tis'a 9, asyarah 10. Berapa? 19 lah bang. Okey. Ni kena belajar jugalah nah. Kok pergi Mekah kena muhung pula lagi. Okey. Baik. Wal iqamata sab'a asyarah kalimah. Sab'a 7, asyarah 10. Maksudnya 17. Diriwayatkan daripada Abi Mahzurah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW telah mengajar akan dia akan bang 19 kalimah sekali dengan tarjeknya dan khomat 17 kalimah. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih. Dan Abu Mahzur itu namanya Samurah bin Mu'air. Itu asal kata asal nama dia. Terus 136. Masalah tarjek dan ikhtilaf ulama padanya. Bab mengulang-ulangkan kalimah azan dan khilaf ulama tentang hal itu. Kata Imam An-Nawawi dalam pada hadis, bila kita kata khilaf, benda ni khilaf, maka tak usah duk berkelahi. Lah ni hang mazhab mana? Pegang hak tu dulu. Jangan duk kata, aku nampak Hanafi mudah, jom kita ambil Hanafi pula. Bila nampak tersepit dengan Hanafi, duk nampak Maliki mudah, jom kita ambil Maliki pula. Hak tu nama dia mazhab rojak, ataupun in bracket mazhab mudah, kaum muda. Pernah dengar kaum muda? Hak tu. Bila kita tanya hampa mazhab mana? Kami Syafi'i. Kalau Syafi'i, hang kena ambil apa yang Syafi'i telah fatwakan lah, sebab dia imam tarjih mujtahid. Hampa duk pergi ambil rojak apa siapa? Sengak. Malah dia kata bab ni. Penat. Baru ni saya bincang dalam bab qada sembahyang. Tiba-tiba dalam kita duk kata Imam Syafi'i kata walaupun qada tu sengaja atau tidak sengaja, wajib kena ulang, wajib kena qada. Tiba-tiba dia pendengar hak geng marang perapu kepunden marang skaper ni juga, dia kata hak yang tak sengaja tak payah pula dah. Aduh, dia ni alim hadis. Dia kata alim hadis tak cukup syarat takat hang alim saja tanpa hang ada syarat tarjih. Hang ulama ke? Tuan-tuan, kita ni kalau kita alim satu, kita tak mestinya alim satu. Kalau kata alim hak ni pula, tak semestinya alim hak ni. Alim hadis hafal sampai beribu-ribu hadis. Quran hafal tak? Tak. Ulama mujtahid semua dia hafal. Imam Syafi'i dalam tidur boleh khatam Quran. Dalam tidur boleh selesai 21 masalah. Anak Imam Malik heran. Panggil dia main tidur di rumah Imam Malik, main tidur. Dia tidur bilik dia. Yang Imam Malik dengan buat sembahyang tahajud, buat apa semua, kaji balik apa dia soalan-soalan yang apa dia yang fatwa boleh keluar. Imam Syafi'i tidur.
Lepas tu anak Imam Malik kata, ni imam ulama besar ni. Saat ayah dia kata, Imam Malik kata, saat hang tak kenal lagi. Perang esok mangkit mayang subuh, depa munaqashah satu-satu hukum. Pak dia cari kitab apa semua, mengaji. Imam Syafi'i bangkit-bangkit buat sembahyang sunat apa semua, lepas sembahyang subuh murajaah. Apa dia? Munaqashah. Dia hurai 21 masalah, anak dia tercengang. Anak Imam Malik tercengang. Waktu bila dia mengaji? Dalam tidur. Dan dia telah menyelesaikan khatam Quran satu malam tu juga dalam tidur. Ni kalau takat alim hadis saja, cerita dia macam ni tuan-tuan. Panjang cerita ni, nak bagi tuan-tuan faham. Cerita dia macam ni. Ni bukan Pulau Langkawi nah, ni cerita pulau lain. Ada budak-budak daripada UiTM. Depa ni semua pakar-pakar bahagian maritim. Bahagian koral, bahagian ikan apa semua. Ajaklah geng-geng depa nak pi buat satu kajian. Pilah dengan pak cik ni. Pak cik ni duk bawa bot ni nelayan. Macam kawan kita lah lebih kurang. Naiklah pi tengah. Naik pi tengah laut tu. Duk sembang lah pak cik tu pun tak ada apa lah. Duk tanya pak cik duk buat apa. Pak cik kerja pak cik ni mengaji tera mana? Mengaji tera tu je lah, orang susah. Hak ni lah kerja. Pak cik lah dia kata. Puak-puak hak yang budak-budak muda ni kata, pak cik rugi pak cik. Pak cik jadi macam kami. Kami mengaji bab ikan, kenai koral, kenai ayak, kenai hak nu, kenai ni. Hebatlah hampa orang mengaji sampai tera tu. Silap dah pak cik. Pak cik kena mengaji benda ni. Orang sembang. Kan? Duk kata kat pak cik ni. Lalah pak cik tu kata, nak tanya satu lah, kita ni mai duk tengah laut nu ribut nak mai dah. Dia kata, nak tanya hampa ada satu dah ilmu ni. Ilmu apa pak cik? Kami semua mengaji dah. Berenang kerti tak? Yang hampa mengaji sampai you mana hala tu, mengaji sampai semua hampa kerti. Nak tanya, hampa kerti berenang tak? Sekok tak kerti. Tu kata, waktu kita duk sembang megah kata orang tu tak kena, orang ni tak kena tu. Hai kita ada kekurangan kita. Kalau berenang tak erti, hang ada doktor tergi mana pun mati macam tu jugalah. Kita saling perlu memerlukan, bukan saling salah menyalahkan, saling kata mengata. Lalah jadi tak duk pi kaji laut? Lalah jadi tak duk pi kaji ayak? Lalah jadi tak duk pi kaji pasang surut ayak? Tak ada. Ajak balik gitu. Pasal apa? Ilmu berenang tak ada. Hak mana lebih penting dengan ilmu berenang dengan ilmu kenai bab-bab ikan apa semua? Berenang lagi penting. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak usah ada sembang menyalahkan kuanu, menyalahkan kuani, walaupun kita tahu hadis. Setakat kita jangan jadi porak peranda dalam masyarakat sampai masyarakat pening. Tak usah duk mendabik dada lah. Kalau kita nampak kalau dia membawa mudarat lebih daripada manfaat, tak usah duk berkelak fatwa pelik-pelik lah. Lama dah berkeluar, berapa kurun dah berkeluar kata qada, sengaja tak sengaja hang kena qada, hang tinggal hutang bunyi pun. Muslimin kalau hak kita tak sengaja dulu tak payah buat hak mana hak yang kita tinggal baru-baru ni dah. Dia ingat senang kot. Hadis berlambak-lambak, walaupun hadis tu tak sahih, siapa yang tak qada neraka sakhar akan dibalas atas dia. Fawailul lil musallin. Pasal apa? Cuai. Bila kita buat hukum pelonggak sampai tera tu, lama-lama orang duk buat loi terkeluar tu maksudnya terkeluar daripada waktu adaan. Jadi qadaan. Tak apa. Jangan. Itu kena ada sen. Kita nak keluar fatwa ni, kita kena ada zon, rasa pula kena kaji pula sifat manusia nafsunya bagaimana. Itu kena mengaji pula 10 mazmumah 10 mahmudah baru boleh berkelak. Ni kalau hati manusia busuk pun kita tak mau nak kaji, kerja duk berkelak fatwa, maksudnya tasawuf tak mengaji, lingkup juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, terus. Ya, dia ada permasalahan yang duk ada lah hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terus tarjih dan ikhtilaf ulama
Kata Imam Nawawi, setengah daripada hadis 133, masalah 133 itulah menunjukkan hujah yang terang, menunjukkan bagi mazhab Maliki dan Syafi'i dan Ahmad. Satu lagi tak sebut. Mazhab apa? Hanafi. Pasal apa? Pasal dia azan qomat dia lain sikit. Bahawasanya tarjih di dalam bank itu sabit ia dan disyarakkan akan dia. Sabit dengan hadis, syarak telah dijadikan hukum. Dan kata Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan segala orang Kufah, orang yang ada di Kufah yang pegang pendapat tu, tiada disyarakkan tarjih, tak ulang pun tak apa. Kerana beramal dengan hadis Abdullah bin Zaid, maka bahawasanya tiada padanya tarjih. Dia ambil hadis juga. Hadis tu dari Rasulullah lah juga. So, kalau orang putih dah. Jadi, hak ni pun hadis. Jangan kata benda tu bid'ah. Jangan kata benda tu sesat. Sebab dua-dua hadis. Kita duk pegang hadis sampai kat kita. Orang lain pun dapat hadis juga. Okey? Baik. Dan hujah jumhur dengan hadis Abu Mahzurah. Semua jumhur ni maksudnya Republican. Majority mengatakan tarjih. Cuma hak yang minoriti Abu Hanifah saja kata tak. Dia minoriti. Yang sahihah Abu Mahzurah, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Ahmad bin Hanbal. Dan ziyadahnya, penambahan, didahulu akan dia serta keadaan hadis Abi Mahzurah itu terkemudian berlakunya. Bila kata terkemudian berlaku, maksudnya Nabi menasahkan hadis pertama pula. Hadis yang digunakan oleh Abu Hanifah ada hadis pertama. Tiba-tiba Abi Mahzurah Nabi sebut pula sekali lagi. Bermaksud hadis tu kita tolak. Kita pakai hak ni. Faham tak? Tu sebab kita kena mengaji satu ilmu nama dia tarikh tasyrik'. Apa dia tarikh tasyrik'? Satu tarikh Islam, sejarah Islam. Satu lagi tarikh tasyrik', sejarah perundangan Islam. Bila hadis ni keluar? Bila Quran turun? Kena tahu. Maki. Kalau ayat tu ayat Mekah, bermaksud dakwah pertama Nabi. Kalau Madani, dakwah kedua. Berat hak mana? Madani. Tu cara orang mengaji hukum. Ni hadis ni siapa tolak? Allah. Okay, orang tak mengaji tarikh tasyrik ni lah yang jadi masalah. Mau hak yang hadis dia ya. Waktu dia duk kata orang sesat lah, orang bid'ah lah, macam-macam. Hari ni banyak duk claim macam tu. Sejauh mana mengaji hadis? Hampa tahu dah asbabul wurud dia. Kalau Quran tahu dah asbabun nuzul dia. Bila? Di Mekah ke di Madinah? Sebab itulah ayat Madani dengan ayat Maki. Bukan ayat Maki ke orang. Maki. Maksud ayat Mekah. Kita tahulah. Okey, kalau Maki dia lebih kepada ya ayuhan nas. Lebih kepada cerita tentang akidah. Tapi bila di Madinah, cerita hukum, macam mana nak jadi orang beriman dan sebagainya. Okey, baik. Maka bahwasanya hadis Abi Mahzurah itu pada tengah 8 Hijrah. Kemudian daripada Hunain. Tengok balik peristiwa perang Hunain. Bila perang Hunain? Maksudnya 8 Hijrah. Dekat-dekat Nabi nak balik ke Mekah. Sebab 9 Hijrah Nabi dah balik ke Mekah. 8 Hijrah Nabi pi, tapi tak boleh buat, tak boleh masuk Mekah. Masa itulah buat perjanjian Hudaibiyah. Nabi terpaksa balik ke Madinah. 9 baru Nabi pi pula. Pi boleh masuk kota Mekah. Okey. So Abi Mahzurah hadis dia kelak pada 9. Maksudnya dia yang terkini. Maka hukum dia lebih rajih. Mengaji hadis, mengaji hukum macam tu. Dan hadis Abi Zaid itu pada tahun pertama Hijrah. Lama dah. Faham tak lagi? Okey. Dan disekalikan ini semuanya amal ahli Makkah dan Madinah dan sekalian bandar besar. Wallahu bitaufiq. Wabillahi taufiq. Habis dekat tu. 137. Nak habis nak. Tarjih itu rukun bank kah atau sunat? Dia jadi
Rukun ke sunat? Rukun maksudnya kena buat. Tak buat rukun, tak sah. Kata Imam An-Nawawi, telah bersalahan pula. Dalam mazhab, ulama dalam mazhab pula ada khilaf pula. Bersalahan ashab kita. Ulama mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Mengatakan tarjih, adakah ia rukun bang menjadikan tiada sah bang melainkan dengan dia. Maksudnya kalau tak buat tarjih, adakah sah? Macam Tok Bilal duk bunyi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia duk bunyi pelan-pelan kan. Okey, baik. Adakah dia kena buat? Adakah dia rukun atau sunat? Bukannya rukun hingga jikalau meninggalkan seseorang akan dia sah bang serta luput kesempurnaan fadilatnya. Jawab, iaitu atas dua wajah, dan bermula yang asah di sisi mereka itu, ini ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya sunat, dan sungguhnya telah berjalan satu jemaah daripada muhaddithin, ulama-ulama yang alim hadis, dan lain daripada mereka itu kepada pilih antara memperbuat tarjih dan meninggalkannya. Pilih, ada satu lagi kata nak buat tak apa, tak buat pun tak apa, tapi adalah lebih baik buat sebab dia sunat tarjih. Habis. Boleh lagi ke? Sat, rehat sat. Boleh lagi ke? Okey. Kalau boleh lagi saya nak pergi bab qomat, pasal pak qomat sekali, pasal pak qomat dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha, selalu kan? Selalu kita dengar. Tapi ada satu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Saya first time sekali dengar Masjid Clean Kuala Lumpur. Masa tu saya darjah 3. Okey, oh, ni macam mana pula ni? Azan ke qomat? Qomat. Okey. Masuk pilihan dah baru nak main. Okey. 138 yang telah datang ia pada menunggalkan khomat. Apa maksud menunggal? Ifrat. Ifrat ni maksudnya tunggal. Haji ifrat, haji yang tunggal. Ketahuilah kiranya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula menunggalkan khomat, maksudnya satu khomat itu, iaitu berkata di dalam khomatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka demikianlah menunggalkan khomat sebagaimana suruh hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ni kita beramai atas hadis ni selama ni. An Anas ibnu Malik qala umira Bilalun an yashfa'a adhana wa yutiral iqamah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya telah disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Bilal. Anas bin Malik dengar Rasulullah suruh Bilal bahwasanya menggenapkan ia akan bang, maksudnya couple. Mai tang qomat single. Faham? Couple pun tak tahu pula dah. Okay. Dua. Maksudnya genap tu. Okey. Hadis ini Anas bin Malik ni hasan lagi sahih. Terus telah berkata dan telah disabitkan daripada tabi'in dan sahabat Nabi dan tabi'in, dan dengan dialah berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cuma Hambali, Hanafi saja tak buat. Kan? Kita dengar. Okey. Kalau kita nak tahu jemaah tabligh dan hak yang kita duk panggil keling lah, minta maaf lah nah, tersebut nah keling. Okey. Masjid Keling. Okay. Depa Hanafi. Kalau kita dengar qomat 2 kali tu, itu Hanafi. Cara kita nak kenal dia mazhab mana. Tapi tengok gelap. Nak macam keling, tapi qomat sekali. Maksudnya yang tu mungkin Maliki tak banyak sangat dah. Mungkin Hambali atau mungkin Syafi'i. Macam tu lah. Mau nampak gelap ya nampak aku, mau nampak gelap ya aku. Contoh macam tu lah kita nak tengok. Tapi kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Kerap sangat pin dia, kerap sangat keluar, sampai dia pun khomat 2 kali. Sedangkan duk UA je pun. Faham ke tak? Celaru dah. Dia ni celaru dah. Faham tak maksud saya? Ada mau kerap sangat sampai tu dia kata,
Kita kalau ra'i masjid luar, masjid kita jangan tinggal. Ngaji sama. Tu pun nak kena kata juga tu pun. Hai kata, saya pernah kata. Tapi sampai jemaah ni marah kat saya, kata-kata kat tabligh. Saya tak pernah kata bukan tabligh. Saya kata ialah ngajilah wahai jemaah. Saya kata, dia kata, saya kata. Aduh. Parahlah. Pergi sebut kat depa. Sebut nama Ustaz Rashidi, dia cukup marah. Dah sungguh saya kata sampai tak ketahuan hala ni. Abang mazhab mana? Saya Syafi'i. Dia tahu hak tu ya. Tapi pasal apa waktu lepas ambil wuduk dia bersugi. Kata kita tak buat. Pasal apa tak buat? Ustaz. Sunat dia. Wajib tu. Apa? Hang mazhab mana? Nampak tak? Dalam mazhab Hanafi wajib sugi. Lepas berwuduk sebelum sembahyang. Tu yang depa dekat nak qomat nak angkat takbiratul ihram. Allah. Betul tak? Kita sunatnya. Nampak dah celaru dah. Dah celaru satu. Lepas tu duk kata ke orang tak kenal. Tu yang aku duk marah tu. Sekian, terima kasih. Geram kat kita pun. Tu yang dia pemarah kat saya. Saya kata mengaji hadis bagi clear. Jangan ambil satu part. Tu di antara, minta maaf saya sebut semua, saya nak sebut. Di antara salah satu sebab yang suruh kadang-kadang kita utamakan solat tu terbaik. Saya seorang kelakon tanya saya tak lekat sembahyang. Ikut jemaah tabligh. Ikut jemaah tabligh. Lekat sembahyang. Ikut keluar dengan mereka 3 hari, seminggu, 40 hari lagi baik. Sebab memantapkan iman. Orang yang sempat bersama dengan imam takbiratul ihram yang pertama takbiratul ula selama 40 hari, 5 waktu satu hari, tetap lekat macam mana lekat? Ya, sebab hadis sahih. Memang adalah hadis. Tapi itu dia tang sembahyang bagus. Lepas tu dia celaru biru pula dah hak tang lain. Sebab apa? Ingat Nas, tuan-tuan, syariat ada 4. Bila kita nak buat syariat, nak buat ibadah ni ada 4. Buat syariat, ibadah antara syariat ada 4 syariat. Yang pertama ibadat, yang kedua munakahat, yang ketiga muamalat, yang keempat jinayat. Inilah nama dia syariat. Tapi kalau kita nak hidup jadi hamba Allah, jadi orang Islam, tiba-tiba kita tumpu ibadat saja. Munakahat tak ketahuan hala, muamalat tak ketahuan hala, jinayat lagi tak ketahuan hala. Tak mau ambil tahu langsung, nak ibadat saja. Tak boleh, sebab kita duduk dalam masyarakat. Syariat tu membentuk kita supaya dalam masyarakat. Kena faham? Tak salah. Tapi yang salah ialah sebab tak mengaji. Tambah-tambah bab hal akidah pula sekali lagi. Jangan jadi jabariyah. Apa dia jabariyah? Serah diri bulat-bulat. Tak boleh, mana ikhtiar. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Kata di sini Hanafi berkata dengan dia berkata Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Satu yang tak sebut iaitu Hanafi. Masalah qomat dan makna menunggalkannya, apa dia maksud menunggalkan? Kata Imam An-Nawawi 139 masalah makna menunggalkan qomat dan menggasalkan, yakni mengganjilkan, ialah didatangkan satu-satu kalimahnya dengan menunggalkan seperti di dalam awal bab masalah 138 itu. Maka janganlah didatangkan dua-dua seperti bang, melainkan tentang lafaz pada qomat as-salah, qad qamati solah saja 2 kali. Hal lain semua sekali. Maka bahwasanya tiada ditunggalkan dia dan bahkan dibuat 2. Apa dia? Qad qamati solah. Dan telah bersalahan ulama radhiyallahu anhum pada lafaz qomat. Maka yang masyhur daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah yang zahir atas nas-nas Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dan dengan dialah berkata Ahmad dan jumhur ulama bahwasanya qomat itu 11 kalimah. Dan kata Imam Malik rahimahullahu taala pada yang masyhur daripadanya ialah 10 kalimah. Maka tiada dibuat 2 lafaz qad qamati solah. Maksudnya dalam mazhab Malik qad qamati solah pun sekali saja.
Di situ kalau kita mengaji satu-satu benda, kita dah tahu dah ni mazhab ni, ni mazhab ni, ni mazhab ni. Hak tak qomat langsung. Hak tak qomat langsung tertulis mayang. Nak cek geno pula dah. Tengok dari segi dia angkat tangan pula. Tengok dari segi dia letak pula. Kalau letak di atas antara pusat dan dada, tu Syafi'i. Kalau letak di sini, Hanafi. Kalau letak di bawah ataupun berbetulan dengan pusat, itu Hambali. Hak tak tangan tu Maliki. Pernah tengok dah hak berdiri saja? Pernah kan? Tu Maliki. Tu kena mengaji ya, dalam fiqh muqaran. Apa dia fiqh muqaran? Perbandingan mazhab. Mereka memfatwakan sebegitu. So kita tengok, okey, kita tahu. So kalau kita di Mekah kita tahu hak ni jenis berdiri saja, hak tu kan. Tapi hairan duduk di UAE tu pun duk buat macam ni juga. Duk macam ni juga. Pasal apa? Meniru, bukan mengaji. Kesempurnaan solat, kata Imam An-Nawawi, mengikut guru kita. Guru kita siapa dia, mazhab apa dia, akidah macam mana, Asy'ariyah, Maturidiyah macam mana. Kena tahu, hampir tahu tu. Bukan kata tengok ataupun beli buku duk tengok buku buat. Tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah, terus. Dan kata Abu Hanifah, qomat itu 17 kalimah. Bila jadi 17 sama dengan azan, maka digenapkan semuanya, semua dua. Dan ini mazhab syaz. Mazhab syaz maksudnya ada kecacatan. Telah berkata Al-Qatabi, bermula mazhab jumhur ulama, mazhab yang majoriti dan yang berlaku dengannya amal di dalam dua tanah haram dan Hijaz. Hijaz ni maksud semenanjung tanah Arab, dan Syam, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Lepas tu Hijaz ni semenanjung tanah Arab. Lepas tu Syam, Jordan, Syria, Yaman bawah ni balik, dan Mesir dan Maghribi, hingga ke penghabisan negeri Islam, bahwasanya qomat itu menunggal. Boleh dikatakan seluruh pelosok dunia, hak macam mana kita buat? Cuma hak Hanafi saja. Hanafi di mana? India. Contohnya kan, di India, sebab India ni dia suka jemaah tabligh. Maksudnya kebanyakan dia lebih mirip kepada Hanafi. Tu khunut tak ada, bismillah tak ada, tulis alham, maksudnya dia lebih kepada mirip Hanafi. Pilah mana-mana pun kalau jemaah tabligh, dia mesti ke arah Hanafi. Okey. Jadi dia nampak macam Hanafi sikit. Kadang-kadang ada juga hak Maliki. Tapi hak Maliki lah ni tak banyak sangat. Ada juga di India hak yang Maliki. Kalau di Maghribi, Morocco, Maliki, mazhab Maliki 90%. 90% Maliki. Tu sebab mereka kalau pergi mana-mana di Maghribi, Morocco, nak tahu Maghribi ni, mereka punya jubah ada hak tutup kepala. Aduh. Ada hak penutup kepala tu. Hak tu Maghribi. Ada satu jubah tu tebal sikit, lepas tu ada penutup kepala. Apa dia? Ustaz Aiman Al-Kiti, doktor. Pernah dengar? Dr. Aiman Al-Kiti. Dia mengaji Morocco. Anak Abi Syekh Nuruddin, anak dia Muhammad, ngaji Morocco. Tak balik-balik lagi. Daripada sebelum PKP, lama mana dah tak balik. Dia kata, Muhammad tak balik-balik. Saya kenal lah sebab dulu duduk sekali dengan kami. Maghribi, dia 90% Maliki. Mereka pergi mana pun, ayat ada tak ada, mereka tetap bawa debu. Untuk apa debu tadi? Tayamum. Mereka pakai tu. Buka tu. Tayamum. Ihab dah ada kadang-kadang. Sebab musafir dia pakai debu. Sebab itu mazhab. Salah satu lagi, tapi hanya qaul dhaif dalam mazhab Maliki. Saya sebut satu-satu. Ibu boleh jadi wali. Kita Syafi'i tak boleh. Itu antara salah satu daripada Imam Syafi'i menolak pendapat gurunya. Sebab Imam Malik ni adalah guru Imam Syafi'i. Lagi boleh pegang anjing. Tapi qaul dhaif, qaul yang paling dhaif dalam mazhab Maliki, boleh pegang anjing.
Lagi katak. Katak boleh makan. Sebab dia kira hak tu binatang ayak, bukan binatang dua alam. Dalam mazhab Maliki. Inilah. Tu sebab Maliki tak banyak dah. Melainkan sport dia sekecil. Kalau tuan-tuan tengok dalam peta dunia, yang hak paling besar sekali rajah, kita macam taklukan ni, siapa dia? Syafi'i. Syafi'i paling luah kali. Pitang ni Syafi'i. Cuma ashab dia tak sama. Apa dia ashab? Ulama mazhab dia yang ada khilaf pula. Contohnya di Mesir Syafi'i, tapi cara depa sikit. Kita Syafi'i, tapi cara kita sikit. Tapi hak yang asas Syafi'i tetap tak buang, seperti qunut, baca basmalah sebelum Fatihah, itu tetap tak buang. Cara duduk tawarruk tetap tak buang, sama ya. Okey. Kadang-kadang kita pergi Mekah tengok-tengok seperti orang ni, bukan orang Melayu, orang Malaysia, tapi duduk macam tu. Syafi'i. Ya. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. 140. Masalah qomat dan hikmah menunggalkannya. Apa dia hikmah ditunggalkan, disatu-satukan. Dan bermula hikmah menunggalkan akan qomat itu ada menggenapkan akan bang itu, iaitu bahawasanya, pasal apa bang ulang 2 kali, yang ni tak ulang. Bagi memberitahu akan orang yang ghaib. Pasal nak bagi tahu orang hak duk jauh dalam masjid, tahulah. Dia tahu tok bila azan, dia tahu tok bila qomat. Nu hak duk tak jauh, kalau bunyi satu-satu, qomat dah, tak dan dah start motor, tak payah pi. Tu ayat dia. Tapi kalau bunyi 2 kali, dan lagi. Tu point dia. Tu hikmah dia. Nah. Kalau semua dua-dua diulang, dia duk tunggu lagi. Bila nak qomat? Orang mayang balik dah. Tu yang ada bezanya, tu hikmah dia. Faham lagi? Okey. Terus lagi 141. Bang dan takbirnya dengan nafas yang satu. Takbir tu tadi, Allahu Akbar, dengan nafas yang satu. Kata Imam An-Nawawi telah berkata, ashab kita min ashabi Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, disunatkan bagi tukang bang bahawa berkata ia tiap-tiap 2 takbir dalam bangnya itu dengan nafas yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, nafas yang satu, cuma saktah latifah. Jangan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Faham? Nafas yang satu. Walaupun kita nampak berhenti, tapi yang tu bukan berhenti, bukan waqaf. Yang tu dipanggil saktah latifah. Kadang dia 2 harakat. Maka berkata ia pada awal bang Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan nafas yang satu, kemudian berkata pula Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan nafas yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mai. Saya dah azan lagi. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nahwan. Yang ni banyak ada Baitul Maqdis. Kita boleh beza. Yang ni azan Palestin, yang ni azan Mesir. Azan Mesir, Allahu Akbar, Allah. Itu azan Mesir. Azan Mekah, siapa tak timhung. Azan Mekah. Azan Mekah macam mana? Ummul Maktum, bukan Ummul Maktum, Abul Mahzurah. Apa dia? Sampai hari ni sama ya. Sebab sanad yang sama. Macam mana? Saya apa-apa lupa habis dah. Hak azan kot. Ni azan dia. Allah, macam mana? Cari ni lah, tak nak biar. Janji nafas yang satu pada kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita nak buat bagi jadi 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, janji sapah satu. Maksudnya saktah. Tahu saktah? Mimma raqadina hada. Jangan kita pi waqaf ambil nafas lain, yang tu dikira 2 nafas, maka tak boleh. Okey? Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi 4. Betul tak? Kalau kita waqafkan pada kalimah, jadikan dia satu. Nak buat macam mana pun tak apa, jadikan satu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu jadikan satu. Okey, habis. Yang hak masna saya tak masuk kot no.
Qomat 2 kali, sebab itu bukan mazhab kita, tapi saya nak beritahu ada yang qomat 2 kali, itu mazhab Hanafi. Tarsil, okey, apa dia tarsil? Kita masuk 143 insya-Allah bulan depan. Bab majaa bi tarsil, iaitu melambat-lambatkan pada azan. Apa dia maksud melambat-lambatkan? Beransur-ansur pada bank itu disuruh oleh syarak satu lambat. Lanjutlah sikit, tapi jangan lebih pada 12 harakat. Lanjut, Allahu akbar tu disunatkan. Jangan Allahu akbar Allah, hamba kau tak ada nak jawab bunyi pun. Tuan-tuan, dalam satu perkataan asyhadu alla ilaha illallah, kalau orang yang nak pahala, dia pun nak pahala. Saya dengar dalam ceramah mana tak tahu, kalau tuan-tuan nak bagi pahala ke orang dan kita pun nak pahala, tolong bagi peluang untuk orang jawab bagi elok. Apa dia? Allahu akbar. Kita tarjek kan, kita tarjek. Bilal tarjek. Hawan enggak? Allahu akbar. Mai tang asyhadu alla ilaha illallah, kita asyhadu alla. Hak yang dengar bukan takat asyhadu alla ilaha illallah saja. Asyhadu alla ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa dina wa islam dina. Hadis sahih. Ghufira lahu, Allah ampun dosa kita. Maksudnya kita bagi luang orang ucap syahadah tu tadi dan sempat membaca doa tu tentang asyhadu alla ilallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla makcik ni kata hamba yang aku tak ada baca doa. Bagilah ansur-ansur bagi sah peluang. Lambat sikit tak apa, danlah hak paklong Tuhan nak bangkit tidur dan bangkit, danlah hak nak ambil mayang dan masuk, danlah dan ni kalau dia buat kelang kabut macam tu tetap komat pula hamba 5 minit dia bagi. Okey, saya nak tanya, sejauh mana tuan-tuan faham waktu subuh mazhab Syafi'i melambatkan qomat ke mempercepatkan qomat? Mempercepatkan qomat waktu subuh. Tapi dalam mazhab Hanafi dia suruh lambatkan sampai dekat-dekat nak terbit matahari. Itu lah ni kita nak ikut mazhab mana yang pertama. Tapi kata Imam An-Nawawi, tengok juga mau kalau duduk sampai duduk lambat pun kita seorang ya. Tunggu lagi lah, nama pun masjid. Tunggu lagi. Tunggu bukan bermaksud kita menukar mazhab. Tunggu sebab kita nak berjemaah. Mau pagi ya Tok Bilal seorang lah. Mau pagi ya Tok Bilal seorang lah. Kan? Contoh kan. Kita mazhab Syafi'i tapi tunggu bila. Tapi kalau dah azan-azan penuh dah, maka segerakanlah qomat dalam mazhab Syafi'i. Okey. Tu cara dia. Ini khilaf. Boleh tengok balik dalam bab masuk waktu sembahyang, bagaimana cara mengesan dia, nanti ada. Lepas tu Imam Syafi'i, Imam Nawawi akan hujah balik apa yang Imam Syafi'i kata. Okey. Tu saya kata ada dua kemungkinan. Walaupun disuruh cepat, tapi tengok lu jemaah cukup ke tak, ataupun ada ke tak. Kalau tak ada, tunggu dulu sat. Waktu dengar bunyi kerepeh peh bunyi. Dia mai dah. Rupa-rupanya mai berak ah. Lepas tu balik juga. Boleh maki. Allah. Kerana macam tu cara dia. Itu dia nama dia fiqh. Apa dia maksud fiqh? Faham cara nak susun masyarakat. Bukan kata telan jadi pembaris betul-betul. Apa dia pembaris? Mau kalah hatu-hatu. Tu nama dia pembaris. Mau kalau kata hak tulis di gazet tu hak tu, amboi hampir tak ada budi bicara langsung ah. Yang ada budi bicara itulah fiqh. Orang yang faham fiqh dia faham. Oh, makcik ni tua, pak cik ni tua, maka mayang bagi slow sikit. Nak baca aina atau aina pun boleh, tapi bagi luang dia baca Fatihah dulu. Ni dak waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atau aina kalau kau usah makcik tu baru bismillah rokok dah. Kawan baru nak baca Fatihah. So, yang tu kan tak faham. Orang tak faham ni maksudnya imam tu dia tak faqih. Kan hari ni kebanyakan kita tengok mana-mana pun surau masjid saya pergi, sini saya tak pasal ni.
Tak perasan sebulan sekali. Iaitu lepas baca Fatihah, amin, kebanyakan tu imam akan bagi luang untuk baca Fatihah untuk diri. Betul tak? Okey. Sengap lama. Dia jadi persoalan. Sebabnya sebenarnya kita dah fatwa kan, bukan kata fatwa, kita bergelak dah kalau boleh Kedah buat macam tu. Di antaranya ialah membiarkan, memberi ruang pada jemaah Fatihah bagi selesai. Sebab apa? Dalil ada hadis. Sebab Nabi kata, sebab dalam hal bila imam baca surah, kita kena baca Fatihah untuk diri kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tak baca Fatihah, tak sah rakaat itu pada kita. Satu, imam baca surah itu sunat. Kita nak dengar dia baca, nak dengar juga, dapat juga pahala lain. Fa idza qira'atil qur'ana fastami'u la'allakum wa ansitu la'allakum turhamun. Kita nak rahmat, jemaah kita nak rahmat, kampung kita nak rahmat, maka tunggu Ustaz supaya habis Fatihah pada diri mereka baru kita baca surah. Bila kita baca surah, jemaah dah habis dah baca Fatihah, maka mereka akan dengar kita baca. Wa idza quri'atil Qur'an, dan apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarlah, wa ansitu, maka diamlah, la'allakum turhamun. Nabi kata, Quran pun kata, moga-moga kamu dirahmati. Sebab itulah kita nak bagi luang. Tu yang ada sengap. Tapi kalau bagi kat saya tak sengap sangat, tapi saya bagi surah panjang. Tu je. Faham tak? Habis-habis waladhdallin, saya agak-agak separuh Fatihah ataupun saya terus baca surah. Maksudnya hak hujung surah yang saya baca depa dengar juga. Tak dengar daripada awal. Macam contohnya Alam Nasrah depa tak dengar sebab depa baca Fatihah. Sampai tang inna ma'al usri yusra baru depa dengar. Pun boleh juga. Tapi yang afdalnya kalau nak turhamun, nak betul-betul rahmat, sengap lama. Sekadar satu Fatihah. Pernah saya sebut di satu masjid, dia kata ustaz tak betul. Saya kata, pasal tak betul. Ustaz mengulang benda rukun. Betul tak kita imam waladhdallin, amin. Lepas tu dalam hati kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Betul tak? Dia kata mengulang benda rukun, batal mayang. Saya ulah baliklah. Yang mengulang benda rukun fi'li saja yang batal. Bukan khawli, bukan qalbi. Qalbi mengulang, qalbi niat pun boleh. Fi'li yang tak boleh. Contohnya kita sujud. Panggung sujud balik. Tu jaga-jaga. Mengulang benda yang rukun. Jaga-jaga. Contoh, tu imam terlupa baca tahiyat awal. Ni kena ingat kan. Tu imam terlupa baca tahiyat awal. Tu imam terlupa baca doa qunut. Kita jemaah, subhanallah, suruh palung tu duduk juga baca doa. Baca doa tahiyat. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Dia ulang balik duduk. Sedangkan benda tu sunat sahaja. Kita paksa agak, dia tak tahiyat, subhanallah, hak orang belakang. Marah sungguh lah, tampak. Tu imam ni reti, dia bangkit dah. Aku lupa tahiyat awal. Biar api. Jangan duduk nak, jangan duduk. Duduk juga batal tu imam. Sebab apa? Mengulang fi'li dan benda tu pula sunat pula. Doa qunut. Sami Allahu liman hamidah. Tak Allah, dia terus sujud rakaat kedua, dia terlupa nak baca hak yang panggung tu subhanallah, suruh panggung juga baca doa qunut. Baca dalam hati lah kata. Tak payah, kita ikut je. Allahu akbar. Yang kita tadi dengar subhanallah tak imam tadi, ataupun kita sendiri tersedap, sekali lagi sujud sahwi je lah. Jangan ulang perbuatan fi'li. Tambah-tambah kalau benda tu sunat saja. Kalau fi'li tu rukun pun ada yang ulama kata boleh ulang, tapi dengan sekadar jangan lebih pada fi'li kedua. Apa dia fi'li kedua? Contohnya, dia duduk, dia terlupa duduk antara dua sujud, dia terus nak bangun. Patutnya dia kena duduk antara dua sujud, dia terus nak bangun. Bangun tadi tu terus berdiri tak? Tak. Baru nak terbangun sikit, dia duduk balik. Tu tak apa. Faham tak? Jangan duk paksa tu imam baca qunut. Geram kita. Dia jadi Masjid Aisyah. Itu ingat. Saya duduk belakang, pongah ngantuk tu imam pongah. Tu dia lah. Dia ada suruh orang lain naik. Bila dia orang lain naik, orang tu bangkit. Subhanallah. Hak kawan ni pun terkejut. Dia pun baru kali itu jadi imam. Turun. Saya duduk belakang, saya baru nak takbiratul ihram. Saya selalu lewat.
pai kita pai kita lah saya pun mufarakah banyak seorang tapi saya ikut jugalah dia buat lah saya tu saya bincang dengan Tok Imam kata Tok Imam depa tak apalah jemaah tak salah sebab jemaah tak buat yang buat tu Tok Imam telah batal dan kita yang tahu kena mufarakah Tok Imam batal dah ya lah janganlah tu kata kena ada fiqh kena faham ilmu benda sunat tak payah ulang lah sujud sahwi ya tu je dalam masalah masjid jemaah nak jadi imam nak jadi makmum pun kena ada ilmu dekat tu saja tuan-tuan minta ampun minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala segala keburukan itu daripada diri saya sendiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fid din Allahumma faqihna fid din Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah